Hibah umrah ni ialah kita uh, bagi hibah dengan meletakkan syarat umur. Umur itu sebenarnya umrah dan rukbah ni berkait dengan syarat umur lah. Cuma pertamanya kita kena faham bahawasanya hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Dia bukan pemberian selepas mati. Apa-apa hal pun dia adalah pemberian semasa hidup. Cuma ada beberapa jenis hibah pelaksanaan itu selepas mati. Tapi jangan kita kata hibah selepas mati, sebab hibah selepas mati memang confirm salah. Dia adalah wasiat selepas mati. Hibah adalah semasa hidup. Hibah umrah ni hibah semasa hidup. Dia terus saja berjalan apabila pihak-pihak pemberi dan penerima hibah mahukan hibah itu. Bila berlakunya hibah semasa hidup tu lagi, cuma apabila berlaku kematian maka hibah tu stop. Dia berlawanan dengan hibah rukbah. Yang mana hibah rukbah ni ialah hibah itu terlaksana apabila pihak meninggal. Hibah umrah ni hibah sudah pun terlaksana apabila meninggal, maka akhirlah hibah itu. Sebab hibah umrah ini lebih kepada sebenarnya peminjaman manfaat. Contohnya pemberi hibah mengatakan kepada penerima hibah, saya hibahkan rumah saya dekat corner lot itu kepada ustaz. Sebab selepas pada corner lot tu ada sebuah surau. Jadi ustaz adalah imam di taman perumahan dekat situ, sebab orang lain lepus mana ustaz yang paling layak untuk menjadi imam kat situ, dan saya pun sudah berpindah daripada tinggal dekat taman perumahan tersebut, saya pindah ke tempat yang lain. So saya hibahkan rumah corner lot saya itu kepada ustaz supaya lebih mudah ustaz pergi ke surau. Maknanya tetapi sekiranya saya meninggal, maka rumah corner lot saya tadi tertakluk kepada waris saya. Kalau waris saya membenarkan ustaz tinggal dekat situ, maka ia adalah still hibah kepada ustaz. Tapi kalau waris saya mahukan ia sebagai harta pusaka, maka ia menjadi harta pusaka saya kepada waris-waris saya. Maka tamatlah hibah tersebut. So sebenarnya dia bukanlah dia memberi rumah itu kepada ustaz secara mutlak. Dia hanya memberi faedah manfaat. Mana ustaz tu tak perlu bayar sewa. Ustaz tu boleh letak anak-anak murid untuk mungkin ustaz tu buka tahfiz di surau atau apa semua, maka ustaz tu boleh buat. Tetapi kalau sekiranya ustaz itu meninggal, maka salah seorang meninggal. Tadi saya bagi contoh kalau pemberi itu meninggal, ini sekarang penerima meninggal, ustaz itu meninggal, maka dia tidak jadi pusaka kepada anak-anak ustaz. Sebab anak ustaz tak semestinya ustaz. Anak ustaz tu dia mungkin sibuk ke benda lain, maka terus saja hibah tadi terbatal dengan sebab berlakunya kematian salah seorang. Dia mengikut sepanjang umur, sama ada umur pemberi hibah ataupun umur penerima hibah. So kalau ustaz yang meninggal, pada masa itu saya pun stop. Sebab saya boleh cari ustaz lain pula. Ataupun dah tak ada ustaz yang macam jadi harta saya lah. Itu sebenarnya hibah umrah. Dinamakan di dalam perbincangan ulama sebagai hibah umrah, walaupun pada zaman kita mungkin kita kata dia bukanlah hibah dalam arti kata yang sebenarnya, ia lebih kepada peminjaman manfaat. Kalau mengikut Profesor Dr. Nasrul Hisham, lecturer di UTM yang specialize dalam bab-bab ni, dia kata itu sebenarnya ariah, lebih kepada ariah, pinjaman sebenarnya, sebab dia meminjam manfaat. So jadi hibah umrah ni dia tidak jadi perbincangan sangat sebab dia adalah simple ataupun dia straightforward. Dan saya tak nampak pun ada pihak-pihak yang buat hibah umrah ni, kecuali saya, kalau tak silap saya, My Pusaka ada satu produk dia yang berkonsepkan hibah umrah ni lah. Dia buat satu supaya dibimbangi ustaz duduk kat situ, apabila pemberi hibah tadi meninggal dunia, anak-anak dia kata, ustaz dah 3 tahun tak bayar sewa. Nanya ustaz tu. Nanya ustaz tu nak bayar tunggakan 3 tahun, padahal 3 tahun tu sudah pun diberi waive oleh pemilik harta tu, sebab dia diberi hibah untuk memanfaatkan harta tu. Dia akan jadi isu sekiranya penerima hibah tu dia upgrade. Contohnya dia renovate tu, dia renovate ni menyebabkan rumah yang kecil jadi besar, rumah setingkat jadi 3 tingkat di tanah kosong contohnya. Itu akan jadi isu sebab apabila pemberi hibah tadi meninggal, dia jadi pusaka pemberi hibah, isteri dia pula jual. Jadi sedangkan
yang membina bangunan dekat situ dia adalah penerima hibah secara umrah, maka itu dia jadi perbahasan lah kalau tidak didokumentkan dengan betul. Bagi saya setiap improvement pada hibah yang bersifat umrah ni, maknanya kalau jual, kalau dulu harga 200,000 disebabkan terbinanya bangunan 3 tingkat, maka jadi 400,000, maka hendaklah diberi jualan harga bangunan yang dijual sekali dengan rumah ataupun harta pusaka tadi, sepatutnya diberi jugalah kepada pembina tu, iaitu penerima hibah yang telah improve. Sepatutnya, sebab dia bukanlah setinggan, dia adalah licensee holder, dia adalah pihak yang ada equity right, dia duduk kat situ. So ini mungkin contoh mungkin wisma atau guru ke yang kita usang ke, saya tak tahu, sebab mungkinlah mungkin itu bersifat umrah apabila Datuk Rosli menghibahkan manfaat kepada Datuk Usam, tapi mungkin tak ada dokumen sebagaimana yang ni lah. Kalau ditulis clear sebagai hibah umrah senang, tapi saya tak terlibat pun dalam kes mahkamah tu. Contoh mungkin lah. So itu bentuk hibah umrah dan kita tak perlu bahas panjang saya rasa, sebab dia tidaklah terlalu complicated kalau dokumen dibuat secara sempurna. Hakikatnya ialah satu peminjaman harta itu untuk tempoh hidup semasa salah seorang. Semasa hidup kedua-dua orang, tapi mati salah seorang, maka tamatlah hibah.